menerusi wawancara kita pada hari ini di Rampai Pagi, ada dua wawancara yang kita bawakan dan juga wawancara seterusnya yang kita bawakan pada pagi ini bersama dua tetamu undangan kita secara virtual. Betul, alhamdulillah. Dan juga insya-Allah kita akan bersama dengan iaitu Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Sufri bin Pengiran Ali, Timbalan Pengarah Pentadbiran Pusat Serantau Semo Voktek, dan juga bersama dengan Yang Mulia Dr. Paryono, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Profesional. InsyaAllah nanti kita akan dapat membawakan kepada habis kita bertajuk e-forum Managing Pandemic Challenges and Opportunities of TVET in the Era of Digitalization. Ya. Yang kita bawakan dan juga kita mulakan ya bersama tetamu undangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita akan mulakan bersama Yang Mulia Tuan Pengiran Haji Muhammad ya. Mungkin Tuan boleh menerangkan mengenai dengan Pusat Serantau Semo Voktek terlebih dahulu. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Radio Television Brunei kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan informasi mengenai majlis-majlis yang akan diadakan di Pusat Serantau Semo Voktek. Pada masa ini terdapat 26 pusat pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara iaitu SIMEO dalam pelbagai bidang iaitu bidang pendidikan, bidang sains dan bidang kebudayaan. Pusat Serantau Semo Voktek diberi mandat untuk membantu negara-negara anggota SIMEO untuk mengenal pasti dan menyelesaikan melalui inisiatif pembangunan latihan, penyelidikan dan konsultasi, pembangunan kapasiti dan pengkongsian maklumat khusus dalam pendidikan dan latihan vokasional dan teknikal. Alhamdulillah, sejak penubuhan pada 28 Ogos 1990 sehingga kini, Pusat Serantau Semo Voktek di negara Brunei Darussalam telah menunjukkan potensi pusat kecemerlangan setaraf dengan pusat-pusat SIMEO yang lain. Dan dikongsikan Jawab Pengiran, Semo Voktek mengadakan dua majlis yang akan berlangsung pada 27 dan 28 Oktober 2021 itu secara maya. Mungkin dapat juga Tuan Pengiran terangkan lebih lanjut mengenai majlis-majlis yang akan diadakan pada hari-hari berkenaan. Alhamdulillah, terima kasih. Majlis pertama yang akan diadakan insya-Allah berlangsung pada hari Rabu 27 hari bulan Oktober 2021. Ini ialah mesyuarat Lembaga Takbir Pusat Serantau Semo Voktek kali ke-32. Mesyuarat ini akan membincangkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Semo Voktek dan perancangan di masa hadapan ke arah Preparing TVET for Industry 4.0. Tetamu kehormat pada pembukaan resmi bagi majlis lembaga takbir ini ialah Yang Mulia Tuan Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis ini insya-Allah akan dihadiri oleh 11 ahli lembaga takbir dari negara-negara SIMEO iaitu negara Brunei Darussalam, Kemboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Lao, Malaysia, Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Thailand, Timor Leste dan Republik Sosialis Vietnam. Turut hadir ialah pengerusi, pengarah dan kesemua pengurus-pengurus pusat Semo Voktek. Semasa mesyuarat lembaga takbir ini, satu video korporat Semo Voktek juga akan dilancarkan dengan resmi insya-Allah oleh Yang Mulia tetamu kehormat. Video korporat ini adalah video yang menayangkan penubuhan, peranan, pencapaian dalam dan luar negeri dan perancangan masa hadapan Pusat Serantau Semo Voktek, terutama di norma baru sekarang. Jadi majlis kedua pula insya-Allah pada hari Khamis 28 Oktober 2021, satu majlis e-forum bertajuk Managing Pandemic Challenges and Opportunities in TVET in the Era of Digitalization yang akan diadakan sempena dengan mesyuarat lembaga takbir Semo Voktek. Program mengenai e-forum, majlis e-forum ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Dr. Paryono nanti. Ya, jadi kita beralih kepada Yang Mulia Dr. Paryono. Mungkin boleh memberikan butir-butir informasi mengenai dengan e-forum yang akan berlangsung pada 28 hari bulan Oktober 2021 dan berapa ramai yang boleh menyertainya dan bagaimana cara untuk mendaftar dan aplikasi yang digunakan semasa forum ini dijalankan. Silakan Doktor. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puan-puan dan tuan-tuan, para penonton RTV di mana saja berada. Di forum ini akan diadakan secara maya sepanjang hari, bermula pukul 9 hingga 5 petang. Penyertaan dibuka kepada peserta dari dalam dan luar negeri. Keramaian peserta e-forum ini tidak terhad, dan semua ini kami berharap ya dari Simeo Voctech ingin menggalakkan sesiapa yang berminat untuk mendaftar sebagai peserta seperti dipaparkan dalam poster e-forum yang sedang dikongsikan di screen. Jadi di sana terlihat bahwa tetamu kehormat nanti yang akan meresmikan e-forum ini ialah Yang Mulia Tuan Dr. Chin Wike, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi dari Kementerian Pendidikan. E-forum ini terbagi kepada 3 panel dan 3 keynote. 3 panel akan menangani topik-topik berikut. Yang pertama, country level policies and practices in managing pandemic challenges and opportunities of Tibet in the era of digitalization. Forum yang kedua adalah good practices at the institutional level in response to pandemic challenges and opportunities of Tibet in the era of digitalization. Forum ketiga adalah mengenai industry perspective in ensuring a resilient Tibet system during the pandemic in the era of digitalization. Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyertai forum ini ialah Zoom dan YouTube Live. Di samping itu, maklumat mengenai forum ini juga boleh diakses melalui Facebook dan Instagram Simeo Voctech. Baik, Dr. Paryono, mungkin dapat juga dikongsikan siapakah yang akan menguruskan ataupun penceramah penyampai dalam e-forum tersebut itu nanti? Oke, terima kasih. Dan ini ada 5 keynote ya. Jadi penyampai-penyampai keynote adalah yang pertama Dr. Brajesh Pant, Chief of Education Sector Group dari Asian Development Bank (ADB) Philippines, dengan tajuk Robust and Resilient Tibet in VUCA World. VUCA maknanya volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, seperti masa sekarang lah. Yang kedua adalah yang berhormat Siti Rozai Merianti, Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdurrahman, pengurusi ASEAN Business Advisory Council Brunei Darussalam, dengan tajuk Cross Border Training and Mentoring in ASEAN. Yang ketiga adalah Dr. Akiko Sakamoto. Beliau adalah Skills Development and Employability Specialist dari International Labour Organization ILO Thailand, dengan tajuk Preparing Tibet for Future Skills to Meet the Demand of Changing World of Work. Yang keempat adalah Mr. Ingo Imhoff. Beliau adalah Program Director dari GIZ Eco Tibet Vietnam dengan tajuk Initiative in Advancing Tibet in ASEAN's New Norm. Yang terakhir atau yang kelima adalah Miss Sarah Elson Rogers, Team Leader of Innovations and the Future of Tibet dari UNESCO Univoc Germany dengan tajuk Bridging Innovation and Learning in Tibet. Itu dia yang kita ketahui ya. Pembicara utama. Ya. Jadi di sini kiranya ada di antara pihak yang berminat untuk menyertai forum ini, bagaimana cara untuk menghubunginya? Ya, jadi sesiapa yang berminat boleh mendaftarkan diri dengan melayari laman sesawang pusat serantau Simeo Voctech, yaitu di forum.voctech.org. Atau ya, ini kalau ada pertanyaan ya, sembarang pertanyaan boleh ditujukan ke eforum@voctech.org, atau boleh juga menghubungi talian 873 3298 semasa waktu bekerja. Demikian, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Itu antara pengungsian bersama sekali lagi pada habis kita melalui Facebook di @voctech.center dan juga Instagram di @simeovoctech dan di talian 8733298. Alhamdulillah kita telah pun membawa kepada habis kita akan satu segmen e-forum Managing Pandemic Challenges and Opportunities of Tibet in the Era of Digitalization. Dan Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini berkesedia untuk berkongsi sama bersama dengan Yang Mulia Pangeran Haji Muhammad Sufri bin Pangeran Ali, Timbalan Pengarah Pentadbiran Pusat Serantau Simeo Voctech, dan juga Dr. Paryono, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Profesional. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pangeran dan juga Dr. Paryono.
Ya, bagi kita bersua lagi ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.